Peralatan badminton. Untuk bermain badminton, kita perlukan beberapa peralatan penting. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, tentunya alat ini. Ini dipanggil raket. Raket digunakan untuk memukul bulu tangkis atau shuttlecock dalam permainan badminton. Raket boleh dibahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian pertama adalah head atau kepala raket. Ia adalah bahagian di mana tali diikat. Bahagian kedua adalah throat atau tekak. Macam kelakar pula lah kalau sebut dalam bahasa Melayu. Mungkin leher raket lebih sesuai. Seperti leher untuk manusia yang menyambungkan kepala manusia dengan badan manusia, throat raket ini menyambungkan bahagian badannya dengan bahagian kepalanya. Raket-raket dulu, throatnya berbentuk seperti ini. Ada penyambung berbentuk T. Tetapi dengan teknologi lebih moden, throat sekarang berbentuk seperti ini. Tiada lagi penyambung T. Seluruh raket dibuat dalam satu acuan. Bukan lagi dua bahagian disambungkan menjadi satu. Bahagian ketiga adalah shaft atau batang. Bahagian ini membuatkan raket lebih panjang untuk jangkauan yang lebih jauh. Dan bahagian terakhir adalah handle atau pemegang. Ini adalah bahagian untuk kita memegang raket. Biasanya, bahagian ini dibalut dengan grip. Memilih raket yang betul adalah sangat penting untuk seorang pemain badminton. Anda boleh lihat video tentang cara memilih raket yang betul untuk anda dalam video saya yang lain. Peralatan kedua untuk badminton adalah shuttlecock atau bulu tangkis. Kita menggunakan raket untuk memukul shuttlecock. Ia dahulunya dipanggil shuttlecock dengan ejaan huruf R. Ia juga dipanggil dengan nama bird atau birdie. Shuttlecock boleh dibuat daripada bulu angsa, bulu itik ataupun bahan sintetik. Ia dibuat dengan 16 bulu yang disusun di atas asas gabus. Shuttlecock mempunyai kelajuan yang berbeza. Oleh itu, anda harus pandai memilih shuttlecock yang sesuai untuk anda. Suhu dan altitude juga mempengaruhi kelajuan shuttlecock. Suhu yang tinggi dan altitude yang tinggi boleh menyebabkan kelajuan shuttlecock bertambah. Shuttlecock perlu disimpan di tempat yang lembap untuk mengekalkan kualitinya. Itu sebabnya kadang-kadang kita lihat orang simpan shuttlecock dalam peti sejuk supaya shuttlecock tidak kering dan menjadi rapuh. Pemilihan shuttlecock juga sangat penting dalam permainan badminton. Anda juga boleh menonton video saya mengenai cara memilih shuttlecock. Pemakaian untuk badminton. Tak ada undang-undang yang terlalu ketat untuk pakaian dalam badminton. Pemain boleh memakai apa sahaja pakaian sukan yang sesuai. Anda boleh memakai t-shirt collar bulat, t-shirt bercollar ataupun t-shirt tanpa lengan. Ia boleh dipakai dengan seluar pendek, seluar 3 suku, seluar track panjang atau skirt untuk wanita. Biasanya, material yang digunakan adalah yang jenis ringan dan mudah kering. Anda tentu tidak mahu baju anda menyerap semua peluh dan boleh membuatkan kita tidak selesa dan boleh menambah berat, yang juga boleh melambatkan pergerakan kita sedikit sebanyak. Kasut juga adalah penting untuk badminton. Walaupun kita mungkin pernah nampak orang bermain badminton dengan berkaki ayam atau dengan selipar, pemakaian kasut yang sesuai akan menambahkan lagi kelajuan pergerakan, keselesaan dan juga keselamatan. Kasut yang sesuai untuk badminton adalah jenis yang ringan dan juga fleksibel. Oleh kerana permainan badminton memerlukan pergerakan ke semua arah, maka kasut yang dipakai hendaklah jenis yang kurang tinggi tapaknya. Kasut jogging adalah contoh kasut yang tidak sesuai untuk badminton. Kasut jogging direka khas untuk pergerakan ke depan. Tapak di bahagian tumitnya juga adalah tinggi untuk menyerap hentakan. Tetapi, ia akan memberi kesukaran untuk pergerakan ke sisi. Ia juga boleh menyebabkan kecederaan seperti terkehil. Badminton perlu dimainkan di dalam gelanggang yang mempunyai panjang 13.41 meter dan juga
6.1 meter lebar. Ada terdapat banyak garisan-garisan di dalam gelanggang ini untuk membezakan bahagian-bahagian tertentu. Semua garisan ini hendaklah mempunyai kelebaran 40 mm. Garisan ini juga mestilah jelas kelihatan. Maksudnya, ia mesti diwarnakan dengan warna yang kontra dengan warna gelanggang. Di tengah gelanggang, yang membahagi gelanggang kepada dua, terdapat tiang dan juga jaring atau net. Ketinggian tiang mestilah berukuran 1.55 meter. Tiang dan juga pengampu atau pemberat tiang tidak boleh melintasi masuk garisan dalam gelanggang. Net di bahagian tengah gelanggang pula perlulah berukuran 1.524 meter tinggi. Kenapa tiang di kiri kanan berukuran 1.55 meter dan di bahagian tengah adalah 1.524 meter? Ini adalah disebabkan agak mustahil untuk menarik net begitu tegang sehingga ketinggiannya sama. Mesti ada melendut sedikit, terutamanya di bahagian tengah. Di antara net dan tiang juga mestilah dipastikan tiada ruang kosong. Bermaksud, net perlulah diikat rapi pada tiang. Jadi, itulah dia, semua peralatan dan gelanggang yang diperlukan untuk bermain badminton. Selamat bermain, majulah sukan untuk negara.